الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita sama-sama merafatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, kurniaan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini adalah atas kurniaan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ianya dikategorikan sebagai ibadah yang diterima sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda dan sekalian sahabat baginda, pada kedua ibu bapa kita dan para alim ulama. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan rahmatnya diampunkan dosa-dosa mereka, dipermudahkan urusan mereka, dikurniakan pada mereka kehidupan yang sejahtera di dunia ini dan juga di negeri akhirat lebih-lebih lagi lah. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah pun berada di dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan setiap ruang dan waktu yang ada di dalam bulan Rajab ini untuk kita menyatakan
pengabdian kita dan pengharapan kita yang sesungguhnya untuk dapat sekali lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu di dalam bulan Ramadan, untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan sebaiknya di dalam bulan Ramadan, untuk melipat gandakan lagi amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah sunat yang menjadi sesuatu ganjaran yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita berusaha dengan sesungguhnya menyempurnakan dan juga menyatakan kualiti kepada ibadat-ibadat fardu. Dalam masa yang sama juga kita cuba sedaya upaya kita untuk meninggalkan perkara-perkara makruh dan apatah lagi perkara-perkara yang diharamkan pada syarak di dalam agama kita ini. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, InsyaAllah pada malam ni kita cuba melihat lagi tentang ibadat haji. Kali ini kita tengok pada satu ibadat, satu amalan yang melibatkan kekuatan fizikal, iaitu ibadat tawaf. Tawaf satu daripada rukun haji. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita telah bicarakan sedikit tentang perkara yang perlu kita lakukan bila mana kita dapat peluang untuk menjadi tetamu agung Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadu duyufur rahman. Sama ada ibadat tu dalam bentuk haji ataupun ibadat itu dalam bentuk umrah. Di antaranya ialah kita banyak mengeluarkan ataupun memberi sedekah. Di antaranya perkara yang sangat dituntutnya ialah kita banyakkan bersedekah. Sama ada ketika mana kita duduk di tanah air, masa kita nak bertolak tu, nak berlepas itu juga di antara perkara yang sangat dituntut, banyakkan sedekah, khususnya kepada orang fakir dan miskin dan juga anak-anak yatim. Begitu juga apabila kita berada di tanah suci, di tanah haram, kita juga digalakkan untuk kita bersedekah. Cuma sedekah ni saya sebut dulu, maknanya tengok-tengoklah, takut kena kepada kumpulan-kumpulan tertentu yang seolah-olah kita nampak mengambil kesempatan. Jadi kita nak jaga hati kita, tak nak terpengaruh dengan apa sahaja unsur-unsur luar tu, maka kita ambil langkah selamatnya apa dia? Kita bagi sedekah itu tak banyak pun tak apa kepada tukang-tukang cuci yang berada di dalam masjid. Tukang angkut air zam-zam, tukang cuci kapet, tukang bersihkan kawasan Masjidil Haram, itu yang kita cuba berikan. Situ insya-Allah tidak ada lagi keraguan. Kalau kat luar tu tuan-tuan, datanglah berbagai-bagai pandangan. Jadi kita nak keluar daripada pandangan tersebut, maka kita ambil langkah yang baik, kita berikan di dalam orang yang dalam tu, tak ada orang nak pekai dah, insya-Allah. Jadi itu yang kita bicarakan sedikit sebanyak pada minggu lepas, pada 2 minggu, 3 minggu yang sudah. InsyaAllah pada malam ni, insyaAllah kita tengok sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, iaitu memperbanyak tawaf. Hak wajibnya sekali aja tuan-tuan, ataupun setiap kali kita nak bila kita niat mengerjakan umrah, maka di antara perkara yang perlu kita selesaikan umrah itu ialah kita berniat di miqat, dan seterusnya kita boleh pergi pada Kaabah, Baitullah, dan terusnya melakukan ibadat tawaf. Selepas tu kita pergi sa'i, lepas tu kita bertahlul.
Tak? Itu. Jadi ni itu satu bab. Itu satu bab. Yang tak boleh kita lari. Bila kita niat umrah di miqat, sama ada di miqat Tana'in ataupun di miqat Ja'ranah ataupun di miqat Udabiyah, maka bila kita berihram itu, pada ketika itu kita dah bermiqat dan berniat umrah, maka kita tindakan selanjutnya ialah kita pergi ke Baitullah untuk melakukan ibadat tawaf. Lepas selesai ibadat tawaf, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan tanpa lari kita punya sisi bahu kita ni daripada Kaabah, maka kita pergilah ke Safar dan Marwah untuk melakukan ibadat yang selanjutnya, iaitu ibadat sa'i. Selesai sa'i, kita nak bertahlul, menggunting, sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Bagi yang tak ada rambut, sekadar lalukan sahaja di atas kepala dengan pisau. Tahu? Bukan pisau siang sayu, tuan-tuan. Jangan bawa pisau siang sayu. Bawa pisau yang boleh untuk kita mencukur tu, sejilik lah. Dan seterusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendirikan solat sunat. Habis itu. Hari ni dia nak bicarakan apa ni? Tentang banyakkan tawaf. Apa hebat sangat tawaf? Tidakkah tawaf ni yang sebut-sebut tadi? Tak. Di Mekah inilah peluang keemasan yang tak boleh dibuat di mana-mana. Ibadat tawaf ni hebat macam mana pun, kuat macam mana pun kita ni, tenaga kuat nak keliling tawaf, nak pergi tawaf kat dataran Putrajaya, tak boleh. Boleh tapi tak jadi tawaf. Tidak dinamakan tawaf yang diberikan yang dikategorikan sebagai ibadah. Tak boleh. Pergi duduk kat stadium, mana-mana stadium, kita duduk jalan 7 pusingan, tawaf juga. Tak boleh, tidak diboleh dinamakan tawaf. Itu jogging atau walking, jalan sahaja. Sambil jalan tu baca subhanallah, tu dapat pahala lain tu. Tapi kalau jalan saja-saja, tak ada dapat pahala apalah. Baik, adalah dituntut agar ia memperbanyak, iaitu duyufur rahman. Adalah dituntut agar ia orang-orang yang mengerjakan ibadat haji ataupun ibadah umrah memperbanyak tawaf, iaitu berkeliling Baitullah sekadar yang mampu. Maknanya yang sangat-sangat dituntut. Maksudnya apa? Tawaf sunat. Kita tak pergi miqat, kita tidak pakai ihram. Kalau umrah kena pakai ihram, pakai baju putih. Kalau orang lelaki pakai 2 helai kain tu. Satu tak payah, tak nak pergi, tak apa. Tapi bila pergi menjadi tetamu di Baitullah, jangan lepaskan peluang ini. Selesai pergi awal, sembahyang sunat sekejap, lepas tu terus tawaf. Tawaf 7 pusingan, 7 keliling. Kalau tak sampai, contohnya kita buat maghrib, nak tunggu isyak, selesai sembahyang sunat maghrib, tawaf. Tawaf tak sampai, tak cukup 7 pusingan, sampai waktu isyak azan, berhenti. Dirikan, sambung lagi. Masa azan tu berhenti, sambung lagi. Lepas azan berhenti tu tersambung. Lepas tu qomat berhenti, terus masuk sembahyang isyak. Tak cukup lagi, sambung selepas sembahyang isyak tadi. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Kalau boleh duduk kat bawah dekat dengan Baitullah, taklah jauh sangat. Kalau duduk tingkat atas tu sikit, mungkinlah ambil masa 1 jam lebih sikit-sikit lah. Kalau kita ada kedegat ya. Kalau kita tak ada kedegat, maka mungkin ambil masa 1 jam setengah, 1 jam 45 minit, malahan mungkin ada yang sampai 2 jam. Tak apalah. Kita yang penting kita ikhtiar untuk melaksanakan ibadat tawaf itu. Kemudian bersembahyang di situ, ada suatu riwayat. Sembahyang, lepas tu sembahyang kat situ. Ada satu riwayat,
anna man tafa usbu'a kana lahu ka'idli raqabah. Sesiapa yang bertawaf berkeliling Kaabah sebanyak 7 kali, maka pahalanya sama seperti seorang yang memerdekakan hamba. Tawaf sunat, tuan-tuan, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Sampaikan dinilai dengan membebaskan seorang hamba. Bayangkanlah tuan-tuan, hamba. Apa perasaan hamba apabila dia dibebaskan oleh tuan dia? Apa perasaan dia? Mesti seronok kan? Gembira. Tidak terikat dengan peraturan-peraturan tuan dia tadi. Kalau tuan dia kata, aku bebas mulai hari ini, aku bebaskan kamu, tuan-tuan, pasti hamba itu akan mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Ketika dia menzahirkan kalimah syukur itu, tuan-tuan, pasti dia akan berdoa kepada orang yang membebaskan. Berkatilah, rahmatilah tuan aku tadi. Silap saya disebut nama sipulan tadi. Murahkanlah rezekinya, panjangkanlah umurnya, hidupkanlah dia dalam keadaan bahagia, permudahkanlah urusannya. Orang dah gembira, tuan-tuan, dia akan mengeluarkan kalimah-kalimah, kata-kata yang sangat indah. Pasti akan sebut kalimah-kalimah yang macam tu. Jadi Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi begitu sekali. Batu kita ni, tuan-tuan, jangan ambil mudah tentang perkara ini. Kalau tak boleh setiap waktu ataupun 3 kali dalam sehari itu, tak apalah, sekurang-kurangnya kita sekali sehari kita tawaf di Baitullah. Kita nak pergi umrah, mungkin kita tak berdaya, mungkin melibatkan kos pula. Kadang-kadang kena peleceh pula kat kawan. Pasal apa? Pergi mikot kat mana? Mikot Tanaim. Oh, itu leceh je, ringan. Pergi mana? Pasal apa? Mikot perempuan. Mikot nisa. Kadang-kadang kena macam tu untuk mengelak perkara tu. Tuan-tuan, boleh buat umrah lagi bagus. Tak ada masalah. Boleh buat umrah. Ni bagi kita yang tak mampu nak pergi buat umrah. Dah duduk kat Mekah, tuan-tuan, tak berdaya nak pergi buat umrah. Maka ambil peluang, duduk di Masjidil Haram, tawaf. Habis itu. Riwayat yang lain pula mengatakan anna ta'ifa bil baiti la yarfa'u qadamahu fi tawafihi wa la yad'uha illa muhiyat anhu sayyi'ah au kutibat lahu hasanah au rufi'at lahu darajah. Bahawasanya seorang yang bertawaf berkeliling Kaabah tidak mengangkat kakinya dan tidak meletakkannya pada setiap tawaf, melainkan dihapuskan daripadanya suatu kejahatan dan ditulis baginya suatu kebajikan dan ditingkatkan baginya suatu darajah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia. Dalam setiap langkah kita tu Allah Ta'ala hapuskan dosa. Tawaf ni, tuan-tuan, tak baca apa pun tak apa, niat tawaf aja. Niat tawaf, patut tak nak baca apa, tak ada masalah. Dah niat tawaf, patut berjalan, jaga kita punya sisi. Apatah lagi kalau kita baca ketika mana kita sedang mengelilingi Kaabah. Apa-apa sahaja yang kita boleh baca, bacalah. Panduan yang diberikan oleh travel agency ataupun muassasah, itu panduan. Jangan kita memaksa diri kita, kalau kita tak ingat kita tension.
Susah nak baca ni. Pegang buku pun susah juga nak baca ni. Bergelenok lidah-lidah nak baca kan. Tak apa. Cari ayat-ayat, cari zikir-zikir yang mudah untuk kita sebut. Ketika mana kita sedang berkeliling Kaabah, tak boleh sebut yang lain. Kita sebut Allah, 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 Allah. Nah, takkan kita tak boleh nak sebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Takkan kita tak boleh nak sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ilal akhir ayat, sampai habis ayat. Susah patu waladdallin amin, sambung pula Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kelilingnya pertama selesai. Masuk keliling kedua, masuk apa dah? Baca pula Al-Mu'awwizat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup satu pusingan, tukar pula kepada Al-Falaq. Cukup satu pusingan, tukar pula kepada An-Nas. Dah berapa? 4. Cukup lagi satu, tukar kepada Ayatul Kursi. 5. Pergi lagi zikir la ilaha illallah. Pergi lagi yang ketujuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah kan? Mudah je tuan-tuan. Jangan kita susahkan dan beratkan diri kita untuk menghafal benda-benda tu. Jadi ambil zikir-zikir yang dah kita biasa pada diri kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Boleh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma anta rabbi. Kalau ingat sayyidul istighfar, kata ingat sayyidul istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, sangat mudah. Dahlah kita berjalan tak apa baca apa-apa tu tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan, hapuskan dosa kita setiap langkah, angkat kebajikan dan tingkatkan darjat kita. Bayangkanlah ketika mana kita melangkah, dosa kita hilang, kebajikan kita ditambah, darjat kita diangkat, dan kita tambah lagi dengan bacaan-bacaan tadi. Maha pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba dia. Jadi pelik dah kalau orang balik daripada umrah, bila hajinya atau umrahnya diterima seumpama bayi yang baru dilahirkan. Tak pelik dah tuan-tuan. Riwayat yang lain lagi mengatakan annaha tanzilu fi kulli yawmin 'alal baiti 20 wa mi'atu rahmah, sittuna minha lit-ta'ifin wa arba'una lil musallin 'indal baiti wa 20 lin-nazirina ilaih. Bahawa pada setiap hari akan turun ke atas rumah suci, iaitu Baitullah, sebanyak 120 rahmah. Setiap hari Allah Ta'ala akan turun dari Baitul Izzah kepada Baitullah. 120 rahmat. 60 rahmat dikhususkan untuk orang-orang yang bertawaf. 60 rahmat untuk orang yang bertawaf khusus. Tuan-tuan, ni peluang. 40 rahmat untuk orang yang bersembahyang. Maknanya apa lebih situ? Tawaf lebih besar ganjarannya berbanding dengan sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib, tuan-tuan. Jangan duk gila tawaf sembahyang wajib tak buat. Tak boleh. Tak kena tu. Maknanya bila kita duduk di Mekah,
Tawaf kena masuk dalam agenda yang perlu kita lakukan pada setiap hari, seboleh-bolehnya. Kan? Kalau kita tak berdaya tu nak macam mana? Ustaz takkanlah saya nak suruh orang tolak manja ustaz, duit tak ada kan? Tak apalah yang tu. Ini kita bak tawah ni kita kira bak duit tu rasa tak larat lah, tapi duk panjat tangga Dawud ni, duk panjat saji tu, duk pergi jalan kono, tu tak ada masalah pula. Tu tak kena tu tuan-tuan. Macam tu kan. Tak boleh ke? Bukan tak boleh, boleh, tapi jangan buat alasan dengan itu bila kita nak suruh beribadat. Bila kita pergi ke kedai Dawud tak ada masalah, jalan elok aja, tak bertukar pun, tak bertolak pun tak apa, lagi segar pula ketika tu. Kalau nasib nak tawaf tak segar, tak? Tu tak kena lah. Kalau dah memang dah macam tu tak apalah saya. Itu lain cerita. Kita cerita ni dalam konteks orang yang normal. Bila dah di luar keupayaan tu, adalah bab-bab lain yang kita boleh bincangkan. Di situ kita bolehlah tanya para guru atau mutawif ataupun pembimbing umrah dan pembimbing haji tadi yang disediakan oleh pihak muassasah ataupun travel agency tadi. Minta pandangan dia. Mereka akan sentiasa membantu. 20 rahmat yang baki untuk orang-orang yang bernaungi rumah suci itu. Maknanya orang tengok Kaabah dapat free-free. Cumanya musim sekarang ni orang suka selfie, kena jaga-jaga sikitlah tuan-tuan. Ni masa duk tawaf pun duk berselfie ni. Apa tujuan wallahu alam. Elakkanlah. Takut rosak ibadat tawaf tadi. Sebab tawaf tu ibadat tuan-tuan, bukan saja-saja tuan-tuan. Tawaf tu ibadah. Jadi kita duk tawaf, duk selfie. Jadi hak mana kita jaga tuan-tuan pada ketika tu? Kita orang awam ni hak mana kita jaga pada ketika tu? Ketika selfie dan dalam masa sama bertawaf. Bertawaf dalam masa sama berselfie. Hak mana kita jaga dulu? Headset kita. Hak bagai selfie tu yang kita jaga tuan-tuan dulu. Dah. Tawaf ni kita tak jaga. Itu yang menjadi rosak kepada ibadat dan kita tak fokus. Sedangkan patutnya kita boleh fokus pada benda-benda yang lebih besar lagi. Nak selfie ni tuan-tuan tak payah pergi ke Kaabah lah. Tempat lain pun boleh berselfie. Sekarang ni ini peluang yang besar. Kita terpaksa mengumpulkan belanja lebih kurang 6 atau 7 ribu untuk sampai ke situ. Sampai-sampai kita tunjuk macam kita tak rasa ROI. Orang kan, ROI ni apa dia? Return of investment apa? Kan? Pulangan daripada perbelanjaan tu sejauh mana? Macam tu tuan-tuan. Ni apatah lagi kita nak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga yang tu. Ni dekat-dekat dengan musim Ramadan ni, banyak di antara kita yang akan pergi mengerjakan umrah. Cuma sekarang ni semua tak dapat pergi lagi kan. Tak ada lagi kan keputusan kan. Kita tak dengar lagi Saudi tu kan, belum lagi buka kan. Tak apalah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mengangkat segera COVID-19 ni daripada seluruh ummah dan terbuka dan segera Allah Taala bukakan pintu hati pentadbir dan kerajaan Saudi untuk memberi laluan kepada tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang hendak mengunjungi Baitullah. Kita kena doa tuan-tuan. Ketika bertawaf adalah ia memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sunat lagi. Tak ada macam saya sebut tadi lah, baca Quran, berzikir dan berdoa, terutama sekali bacaan-bacaan yang warid dalam tawaf.
Tak kira lah apa benda pun. Macam saya selalu duduk nasihatkan pada sahabat-sahabat saya yang pergi, saya nasihatkan 4 tadi, 5 tadi, iaitu Fatihah, 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, satu lagi ayatul kursi, dan 2 lagi tu saya minta dengan zikrullah la ilaha illallah, dan tutup dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nak ubah pada tawaf yang berikutnya, tak apa, ubahlah. Ubahnya tadi macam saya kata tadi lah, di antaranya ialah kita beristighfar. Istighfar ni sama ada istighfar yang biasa tu ataupun sayyidul istighfar. Lepas tu kita zikir-zikir, tasbih-tasbih tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas tu doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna. Kalau nak kita kira Allahumma inni, tak apalah. Itu benda perkara yang kita perlu kuasai dan faham bila kita menjadi tetamu agung Allah Subhanahu wa taala. Tak payahlah kita nak beli kain ihram yang mahal-mahal, tetapi kain ihram itu kita gunakan sekali aja. Lebih baik kain ihram itu cukup sekadar boleh menutup aurat kita, mengelak bayang-bayang tadi tak nampak, tetapi harga itu dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita melazimkan ibadah. Melazimkan ibadah. Habis itu. Hendaklah ia memperbanyak juga mengucap hajarul aswad yang berkat itu. Kalau dapatlah. Kalau dapat. Tapi benda ni kadang-kadang menjadi satu kesukaran, rebutan terlalu ramai. Tak apalah. Cukup dengan istilam, duduk jauh, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, istilam, tak apa. Tapi kalau boleh mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala agar dapat sekali. Dalam kita menjadi tetamu tu ikhtiarlah untuk dapat minta izin dengan Allah. Ya Allah, bagilah aku dapat kucup hajarul aswad ini, ya Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi peluang. Kerana seolah-olah tangan kanan Tuhan di muka bumi yang berjabat dengan para hambanya. Itu seolah-olah tu tuan-tuan. Jangan kata tu. Hendaklah ia bersemayam di hijir. Semayam di belakang hijir. Kalau boleh duduk dalam tu. Tak? Lepas kita tawaf tu kan kita boleh berjalan ikut arus. Ikut arus. Turun perlahan boleh masuk. Tak cukup 1%, duduk 2%. Akhirnya dapat kat hijir tu tadi, masuk gerak perlahan. InsyaAllah boleh masuk duduk dalam hijir tu. Kerana tempat itu adalah sebahagian dari rumah suci. Hijir tu sebab tu kita tak boleh nak sentuh ketika mana kita melakukan ibadah tawaf. Yang ditinggalkan oleh kaum Quraisy ketika mereka membinanya dahulu kerana tidak cukup perbelanjaan yang halal. Habis. Baik, kita tengok pula yang itu bab tawaf tuan-tuan. Sama-sama kita azan. Jadi sekiranya ada peluang untuk kita menjadi tetamu Allah di dalam bulan haji nanti, ada dapat. Jadi inilah peluang untuk tuan-tuan praktikkan. Ataupun tak semena-mena dapat untung besar ataupun dapat duit lebih, terbuka pintu hati nak pergi ke umrah. Jadi kita dah ada ilmu. Mana tahu tuan-tuan. Doa banyak-banyak, bangun-bangun malam, ya Allah aku nak menjadi tetamu-Mu, ya Allah jemputlah aku dalam keadaan yang macam mana pun, ya Allah aku nak jadi tetamu-Mu, ya Allah tolonglah aku, ya Allah kasihanilah aku, ya Allah aku nak rasa beribadat di kota suci Mekah, ya Allah aku nak rasa beribadat depan Kaabah-Mu, ya Allah aku nak rasa beribadat dalam raudah Nabi, ya Allah. Ya Allah, kalau kamu tak bawa aku, siapa lagi nak bawa aku? Kalau kamu tak jemput aku, siapa lagi nak jemput aku, ya Allah jemputlah aku, panggillah aku, ya Allah. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengadu sungguh-sungguh.
kelebihan air Zam-Zam, wallahu alam. Hendaklah ia minum, iaitu para tetamu Allah, minum air Zam-Zam sebanyak-banyak kerana ia adalah air yang paling baik di atas muka bumi. Tuan-tuan boleh pergilah tengok dalam website ke dalam YouTube ke, saya pun tak ingat tuan-tuan, ada kajian yang menunjukkan kualiti air. Dan kajian itu dia buat bandingan air Zam-Zam, air biasa, air yang dibacakan padanya ayat-ayat suci Al-Quran, air yang diucapkan padanya kalimah-kalimah yang baik, air yang diletakkan di hadapan orang yang terpekik terlolong, air yang duduk pada orang-orang yang celupar mulut. Bagaimana rupa bentuk air, bagaimana kristal-kristal terbentuk, yang sangat indah. Air Zam-Zam lah membentuk kristal-kristal yang sangat indah. Tak percaya tuan-tuan tengok dalam YouTube. Saya pasal belajar di Darul Syifa, saya adalah maklumat ni. Sebab tu tuan-tuan, di depan makanan, di depan minuman, ucapkanlah kalimah-kalimah yang baik-baik. Jangan sedikit pun kita letakkan kalimah-kalimah yang buruk. Sebab tu tuan-tuan, bila kita makan, jangan kata Allah tawanya, Allah tawanya, siapa masuk ni, tak ada kik langsung, tuan-tuan. Dah lah mengecilkan hati orang tukang masak tu tuan-tuan. Dalam masa yang sama, tak ada kik pun habis juga sepinggan tuan-tuan. Tak ada kik tapi sepinggan habis. Tapi makan yang kita makan tadi, makan yang tak ada kik tadi, makanan tadi tidak memberikan impak yang besar. Bentuk makanan tadi masuk ke dalam kita tadi telah tidak memberikan satu tenaga kepada kebaikan. Tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW ada satu kisah kan, bila Aisyah bawa makanan yang telajak masin ke, masam ke masin, gitulah. Nabi tak kata apa. Bahasa mudahnya, alangkah indahnya kalau kamu pun boleh rasa juga makanan yang sedang aku rasakan ni. Tak? Nabi tak kata apa. Nabi jemput isteri dia, alangkah indahnya, alangkah baiknya, bahagianya kalau makanan yang aku rasa ni, wahai Aisyah, wahai isteriku, kamu dapat juga rasa. Cerdik kan tu. Tapi sifat ni kita tak tiru. Tak, kita tak tiru. Jadi akhirnya Aisyah rasa tu Allah minta maaf tuan-tuan. Tak. Tapi kita ni pula ada orang tanya saya lah, Ustaz, kadang-kadang orang lelaki lah, isteri suami, tak, kita buat dah macam tu, tapi bila kita buat macam tu, isteri kita rasa-rasa memang jadi macam tu. Tapi dia kata, nasib baik kita masuk. Dia kata macam tu pula, nasib baik kita masuk. Kata masak langsung saja belaka, lapar juga. Itu pun satu masalah juga tuan-tuan. Jadi kena bagak jaga-jaga. Jadi jaga-jaga semua. Tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zamzam lima syuriba lahu wa annaha ta'amu tu'min wa shifa'un suqmin. Apa dia? Air Zam-Zam adalah penawar untuk apa yang diminum. Ia juga adalah makanan yang mengenyangkan dan ubat yang menyembuhkan. Sebagai perkongsian lah tuan-tuan, saya duduk kat sana, saya boleh katakan 99% air Zam-Zam saya minum. Saya hanya makan aiskrim sekali aja ketika saya pergi umrah, sekali. Ketika mana saya pergi haji pun saya pergi makan sekali aja aiskrim. Bak nak rasa aiskrim Mekah macam mana. Jadi saya beli saya rasa sekali aja. Sama juga ketika mana saya pergi umrah pun saya makan aiskrim itu sekali aja. Tapi hak lain, memang kita beli air botol, kita ambil air tadi, dan kita bawa pergi ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Di situlah kita bawa. Kan kita ada beg kan, beg kalas tu.
beg galas tu. Ketika di masjid kita gunalah cawan. Ketika kita nak balik, kita isikan air kedua-dua botol. 1 liter lah, 1 liter lebih, 600 ml, 600 ml, dapatlah 1 liter lebih. Bawa balik ke hotel, minum yang tu. Dan bercakap dengan air Zam-Zam, wahai Zam-Zam, sembuhkanlah penyakit sekiranya aku ni ada penyakit. Cakap dengan air Zam-Zam, sebab air Zam-Zam akan jadi apa yang kita ucapkan. Di samping itu kita berdoa lah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Itu doa ketika mana kita nak minum air Zam-Zam, kan? Tu. Sekalipun dari pembesar-pembesar kaum, sekumpulan dari pembesar-pembesar kaum telah meminum air Zam-Zam itu kerana tujuan-tujuan mulia, maka dengan izin Allah dan kudratnya serta berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka telah mencapai segala yang dicita-citakan itu. Tu tuan-tuan, jadi kita pun kena berikhtiar macam tu. Jangan duduk cari air lain. Saya mula-mula sampai di Mekah, tuan-tuan, saya nak ceritanya. Kita buat cerdik, sebenarnya bodoh sebenarnya kan. Buat cerdik. Saya pergi ambil air kat luar. Lepas saya minum satu cawan tu, ada datang hamba Allah tu kata, ini air biasa, air Zam-Zam duduk di dalam. Tuan-tuan, lepas tu tengok orang tu hilang raib, tuan-tuan, ke mana? Nak ucap terima kasih lah. Nak ucap terima kasih. Raib. Tak nampak muka pada selepas pada itu. Tapi memang betul lah, air Zam-Zam duduk di dalam masjid, dia tak kat luar. Kita ni tak saya ambil dalam tu pasal bubuk tengok ramai. Kalau tak bubuk kan, jadi tak betul. Jadi pengalaman tu kita kongsikanlah kepada kawan-kawan kita. Duduk di sana memang ramai orang duduk ambil, duduk minum kan. Apa yang harus dibuat ketika wukuf? Ini ibadah. Sikit lagi tuan-tuan. Satu lagi ibadah yang berkaitan secara langsung dengan haji ialah wukuf. Tak wukuf tak ada haji. Tak dapat wukuf tak dapatlah haji. Duduk hotel tinggi macam mana, hebat macam mana pun tuan-tuan, tak pergi duduk sekejap di Arafah, maka sedap sahaja dapat ibadah haji tak ada. Duduk sekejap walaupun 3 saat di bumi Arafah. Sebab itulah tuan-tuan, ketika mana ibadah haji, muassasah dengan travel yang diberikan keizinan akan merancang untuk membawa jamaahnya dengan apa cara sekalipun supaya dapat berwukuf di Arafah walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Lepas tu balik semula. Balik semula. Itu keadaannya. Begitu sekali. Ketika wukuf di Arafah, hendaklah iaitu orang-orang yang mengerjakan ibadah haji semata-mata, bukan umrah tuan-tuan. Ini khusus pada Duyufur Rahman haji. Apa dia hendaklah apa tu? Memperbanyak doa dan istighfar. Di Arafah banyakkan berdoa, banyakkan beristighfar. Biasanya di sinilah kita akan kebanyakan jemaah haji akan leka. Ada yang datang awal tuan-tuan, dia boleh duduk hampir 24 jam, hampir 30 jam. Yang kumpulan pertama tu kan tuan-tuan. Yang pergi pukul 10 tengah hari tu, hari tarwiyah tu kan, biasanya dia boleh duduk hampir 30 jam. Yang datang sampai di Arafah tu pukul 2 pagi tu mungkinlah tak sampai 30 jam. Sebab ketika mana nak bergerak ke Mina tu, dia tak ikut bas mari kan, bas mari.
Tapi sekarang ni saya tak tahulah, mungkin guna apa, tapi guna bas lagi rasa-rasa. Tapi lebih tersusun lah sekarang. Bukan ke Mina, ke Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Setelah separuh malam. Maknanya separuh malam tu barulah dikira bermalam di Muzdalifah. Sebelum separuh tu hanya duduk saya saja. Itu kita cerita lain. Tapi maksudnya nak cerita kat sini ialah ketika berada di Arafah, banyakkan berdoa, banyakkan beristighfar, banyakkan baca Quran. Jangan buat benda sia-sia, tuan-tuan. Jaga aurat, jaga tutur kata. Persiapkan diri kita untuk berwukuf ketika mana tengah hari itu, tuan-tuan. Dan persiapkan diri kita untuk kita keluar daripada kemah. Sediakan kekuatan betul-betul untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lepaskan peluang itu. Sebab peluang itu mungkin datang 10 tahun sekali sahaja. Sila-sila itulah satu-satunya peluang yang kita boleh ada. Lepas tu kita tak ada dah peluang. Sebab tu tak ada dah peluang tu. Jadi manfaatkanlah masa itu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah macam mana pun supaya kita boleh khusyuk berdoa dan boleh berdoa sungguh-sungguh. Kalau boleh sampai kita mengalirkan air mata kita, mengadu kepada Allah, sebut kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Tidak prihatinnya kita pada mak ayah kita, tidak menunaikan tanggungjawab kita kepada isteri kita, gagalnya kita memandu anak-anak kita, tidak mempedulikan hak-hak fizikal, hak-hak badan kita, tidak memenuhi hak-hak anggota-anggota kita. Sebut kepada Allah, wahai Allah, aku minta ampun, aku tak nak semua ini akan menjadi saksi di hadapan Engkau di akhirat kelak. Janganlah kau jadikan mereka menjadi saksi untuk menghumban aku ke dalam neraka-Mu. Minta kepada Allah di Arafah. Menundukkan diri dan berendam air mata. Tunduk diri maknanya menghinakan diri dengan mengalirkan air mata. Pohonlah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dan benar. Hanya kepadanya sahaja tempat menuju dan kepadanya pula tempat kembali. Itu. Ini dia punya penerangan lah. Tuan-tuan dah faham. Pohonlah kepada Allah untuk diri sendiri, untuk kedua ibu bapa, untuk rakan dan teman, dan untuk sekalian kaum muslimin umumnya. Dia tak sebut situ untuk keluarga kita. Saya letak kat situ untuk ibu bapa, untuk keluarga kita, baru pergi kepada rakan-rakan. Keluarga tu isterinya, anaknya, adik-beradiknya, datuk dan neneknya. Sebut tuan-tuan. Jangan kedeku, sebut itu. Pohonlah apa sahaja yang mengenai urusan dunia dan akhirat. Dia sebut sini, mintalah apa sahaja, tapi urusan dunia pun yang memudahkan kita di akhirat. Jangan urusan dunia yang memayahkan kita di akhirat. Nak kaya tapi kaya yang menyebabkan kita menjadi manusia yang ingkar dan tamak kepada dunia, rugi. Baik amin nak kaya, wahai Allah kurniakanlah kepada aku kekayaan. Kekayaan itu boleh memudahkan aku di akhirat. Sebagaimana Engkau kurniakan kekayaan itu kepada Abdul Rahman bin Auf, sebagaimana Engkau kurniakan kekayaan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana mereka semua diberikan kekayaan oleh-Mu, tapi mereka gunakan untuk mendapat redha-Mu. Seluruh harta mereka Engkau guna, mereka agihkan, mereka infakkan kepada jalan untuk mendapatkan keredaan. Sehingga kan Abu Bakar apabila Nabi SAW bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar, apa yang ada pada kamu? Dijawab oleh Abu Bakar, yang ada padaku hanya Allah dan Rasul. Adulah kepada Allah seperti itu. Kalau kita nak kaya, apatah lagi tentang urusan akhirat. Urusan akhirat ni tuan bermula di alam barzah. Sebut, wahai Allah,
Jangan sempitkan kuburku di alam barzah. Jadikanlah kuburku, wahai Allah, suatu taman daripada taman syurgamu, bukannya satu kawah daripada kawah nerakamu. Janganlah engkau jadikan kubur itu menghimpit sampaikan rapat tulang belulangku. Layanlah aku, wahai Allah, di alam barzah, sebagaimana engkau melayan tetamumu di alam barzah. Wahai Allah, perjalanan aku akan diteruskan ketika mana berlakunya bumi ini dihancurkan. Aku akan dibangkitkan dan digerakkan untuk menuju ke satu padang-padang yang sangat luas. Padang itu asing bagiku, tak pernah sesiapa pun menjadi berada di padang itu, iaitu padang mahsyar. Di sana, wahai Allah, engkau telah meletakkan ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasmu. Salah satunya ialah pemuda yang hatinya sentiasa ditambak dengan masjid. Wahai Allah, apalah kiranya engkau jadikan jiwa dan hatiku sentiasa ditambak dengan masjid. Mudah-mudahan aku adalah di antara hamba-Mu yang dapat berada di bawah naungan itu. Wahai Allah, sesungguhnya di padang mahsyar ada banyak lagi kesukaran dan tapisan-tapisannya. Sebut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di Arafah. Selesai kita, sebut pula ayah kita. Selesai ayah mak ayah kita, sebut pula isteri kita. Sebut pula pasangan kita. Selesai pasangan kita, sebut pula anak cucu cicit kita. Tak kalah dalam masa 3 jam tu tuan-tuan, kita tak boleh nak sebut habis. Kalau kita benar-benar memanfaatkan. Ni setengah tu orang duk tukar tulis kan. Tulis lepas tu tinggal. Baca duk. Tu silap. Tulis tu bagus, tapi baca balik. Tu habis itu. Sebab Tuhan yang di pohon itu ialah Tuhan, Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Yang kita minta, yang kita disebut Allah, yang kita disebut Ar-Rahman, yang kita disebut Ar-Rahim, itu adalah zat yang Maha Memberi, zat yang Maha Pemurah, zat yang Maha Lembut, zat yang Maha Mengasihani. Dalam tangannya, dalam kekuasaannya segala perkara yang baik. Tuhan yang punya semua khazanah langit dan bumi, memiliki seluruh isi langit dan bumi. Di sinilah suatu tempat penghadapan yang paling utama dan suatu tempat perkumpulan yang paling besar di dalam Islam. Tak ada tempat lain melainkan ini. Tempatnya adalah lebih kurang 6 km kaki, 6 km persegi, tetapi mampu memuatkan jutaan manusia. Mampu menempatkan, memuatkan jutaan manusia. Begitu juga Mina, tempatnya hanya 3 km kaki, 3 km persegi lebih kurang, tapi mampu menempatkan jutaan manusia. Allah yang Maha Luas, Allah yang Maha Pengasih. Ramai para malaikat dan para hamba Allah yang salihin turun hadir sehingga tidak dapat dikira bilangannya. Malaikat berbondong-bondong turun untuk melihat siapa yang berdoa dan mengangkat, membawa doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sangat rugi dan malang kalau kita tak ambil kesempatan itu. Peluang kita tidak datang banyak kali. Ada suatu riwayat yang sebut, sikit lagi tuan-tuan, annallaha ta'ala yubahi bi ahlil mawqifi ahlas sama' wa yushhidu malaikatu ala annahu ghafara lahum a'ni li ahlil mawqif wa annahu ta'ala qabila muhsinahum wa wahaba musi'ahum li muhsinihim. Bahwasanya Allah Ta'ala merasa bangga dengan orang-orang yang berwukuf di hadapan penghuni langit. Penghuni langit diminta para malaikat untuk menyaksikan, malaikat menyaksikan perhimpunan kita, bahwasanya dia telah meniupkan mereka sekalian .
bahwasanya dia telah mengampunkan mereka itu sekalian. Apa dia? Allah ampunkan dosa. Siapa saksi? Malaikat. Saksi ni saksi yang sangat benar, tuan-tuan. Saksi ni tidak ada saksi lekok-lekok. Tak payah ada SD, tuan-tuan. SD kejap ni sekejap tu tak payah. Saksi ni saksi yang confirm, sahih, lagi sahih. Dan bahawasanya Allah Ta'ala telah mengkabulkan dari orang-orang yang baik amalannya. Terima. Serta menyerahkan orang-orang yang hajat amalannya kepada orang-orang yang baik untuk disyafaatkan. Akhirat esok, tuan-tuan, insya-Allah. Dalam suatu asar tersebut, ini riwayat para sahabat lah, adalah sebesar-besar dosa menimpa manusia ialah apabila ia berwukuf di Arafah lalu ia menyangka bahawa ia tidak diampunkan oleh Allah. Ada ragu-ragu, Allah ampun kau dosa aku ni. Jangan. Jangan ada sangkaan yang demikian. Di dalam sebuah khabar pula tertera bahawasanya iblis laknatullah alaih tiada merasakan dirinya lebih rendah, lebih terjauh dan lebih berang seperti yang disertakannya di hari Arafah. Disebabkan ia melihat terlalu banyak rahmah yang turun di tempat itu. Banyak sangat. Sampai ke terdinding dan sukar untuk dia masuk. Mencoret dan juga was-waskan hati para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak sangat. Bayangkanlah atas dunia dah banyak dah. Sukar iblis nak tu, di akhirat apatah lagi, tuan-tuan. Apatah lagi. Dan disebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang-orang yang berdosa dan sedang berwukuf di Arafah. Dengan syarat minta doa, minta ampunlah. Jangan duduk begitu aja, lepas tu duduk kerik rokok. Tak betul, tuan-tuan. Rokok daun, tak boleh lah. Janganlah. Pantanglah benda-benda macam tu. Mana tahu takut-takut keluar daripada haji boleh tinggalkan rokok. Tak. Jaga, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dimudahkan oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk haji ataupun dalam bentuk umrah. Kalau umrah kita boleh pergi melawat ajalah di Arafah. Kalau haji kita boleh duduk dan kita boleh berdoa. Dan kita boleh beribadat di situ. Kalau umrah kita boleh pergi tengok ajalah. Doa pun berdoa jugalah. Biasanya umrah ni tengok tempat suruhnya apa dia? Jabal Rahmah. Tak? Jabal Rahmah. Tulis nama atas batu. Jadi tak apalah tu. Tapi kalau boleh berdoalah. Jadi sekarang itulah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ada sikit lagi ni kita mungkin boleh tamatkan pada minggu hadapan untuk kita bab haji ni lah. Cuma satu permintaan saya, tuan-tuan, untuk kita fikirkanlah. Satu ibadah amalan yang sangat serasi dengan kita ni bila tiba Rejab ni ialah puasa. Minggu depan 10 hari bulan kan? 10 hari bulan adalah hari yang ke-15 Rejab. Saya nak syorkan kalau siapa mampu berpuasa 3 hari, bermula 8, 9, 10. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa tu kita namakan sebagai puasa putih. Jadi saya syorkan kita adakan majlis iftar bersempena dengan puasa putih itu ataupun puasa sehari di dalam setiap 10 hari yang pertama tu. Itu. Jadi tuan-tuan, hari Isnin kita ada puasa. Kita ambil puasa hari Ahad, Isnin dan Selasa. Bolehlah sekali. Jadi kalau setuju bagi tahu awal kat saya, insya-Allah kita buat majlis berbuka puasa. Jadi tidak salah sekali-sekala. Kalau duduk ramai-ramai ni kita semangat kita nak puasa, tuan-tuan. Jadi saya dah susun tempat saya tempat kuliah hari Ahad ada satu tempat kuliah, saya minta dia buat majlis berbuka puasa. Nak galak apa? Nak galak berpuasa tu bukan bab makan tu, tuan-tuan. Saya nak galaknya ialah berpuasa.
Bagaimana nak didik manusia, nak bawa manusia supaya puasa, ambil kesempatan untuk berpuasa di dalam bulan Rejab ni. Jadi tuan-tuan boleh kita bawa anak-anak kita, bawa isteri kita, isteri-isteri kita ke tak, untuk kita sama-sama berbuka puasa. Cumanya kalau boleh saya harap adalah kalangan kita ni boleh puasa 8, 9 dan 10, iaitu 13, 14 dan 15 Rejab, InsyaAllah tuan-tuan. Jadi kalau maklum setuju, saya akan datang awal lah. Kita boleh buat majlis tahlil sikit, sebelum kita masuk maghrib tu, sebelum kita berbuka tu, kita buat tahlil sikit, dan kita terus makan, jangan risau. Kita lewatkan sedikit semayan maghrib. Mungkin boleh kita start semayan maghrib pukul 7.50 ke. Jadi lepas tu kita terus berdoa, sembahyang sunat, kita mulakan kuliah balik lepas tu, insya-Allah. Sekadar itulah tuan-tuan yang saya boleh sampaikan dan kongsikan untuk manfaat kita bersama, mudah-mudahan ada kebaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.